أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام ومن والاه. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم حبب نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم علينا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله العظيم. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan khusus Surau Al-Waddah, seterusnya kepada tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para asatizah, ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat kasih sayang Allah, maka pada malam ini sekali lagi kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah surau yang begitu insya-Allah diberkati Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi bagi kita yang berada di dalam surau ini, insya-Allah senantiasa didoakan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala agar kita insya-Allah diampunkan segala dosa-dosa kita. Alhamdulillah, di ruang waktu yang ada di antara Maghrib dan Isya ini, marilah kita sama-sama mengulang kaji beberapa ilmu Allah Subhanahu wa taala, khusus dalam tajuk penawar dan penyucian jiwa, buku yang saya baca sebelum ini, dan insya-Allah pada malam ini kita masuk bab yang keempat, iaitu proses penyucian hati. Sebelum ni kita dah bicarakan beberapa tajuk, iaitu ikhlas, menyucikan hati, yang kedua meluruskan niat, yang ketiga keseimbangan ilmu dan amal, dan yang keempat pada malam ini iaitu proses penyucian hati, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, berbagai jenis hati manusia ini, berbagai jenis hati manusia ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-36. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula.
Sesungguhnya pendengaran, sama', penglihatan, basar, dan hati, fuad, semuanya ini akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, semua pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala suatu hari nanti. Di hari akhirat nanti semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala satu demi satu, tidak ada yang tertinggal sedikit pun, walaupun sebesar zarrah. Jadi hubungan hati dengan organ-organ tubuh lainnya laksana raja yang bertakhta di atas singgasana yang dikelilingi para pengawalnya. Seluruh anggota pengawal bergerak atas perintah raja. Dengan kata lain, bahawa hati itu adalah sebagai pengendali ataupun alat kontrol sekaligus pemegang komando utama. Jadi dalam diri kita ini, yang kita biasa tahu, yang merupakan raja dalam hati kita, dalam diri kita adalah hati. Hati merupakan raja kepada seluruh tubuh badan kita ini. Hatilah yang akan mengawal segala anggota tubuh badan kita ini. Hatilah yang akan mengawal mata kita. Hatilah yang akan mengawal tangan, kaki, mulut, lidah, pendengaran kita. Selama ini, apa yang berlaku sepanjang kehidupan kita, semuanya itu adalah tertakluk kepada hati kita. Kalau hati kita baik, insya-Allah segala anggota yang lain juga turut akan baik. Begitulah seterusnya. Baik, oleh sebab itu semua anggota tubuh berada di bawah komando dan pengawasannya. Di hati inilah anggota badan lainnya mengambil suri teladan dalam ketaatan atau penyimpangan. Jadi organ-organ tubuh lainnya selalu mengikuti dan patuh dalam setiap keputusannya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa juga kita dengar, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Yang bermaksud, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ini ada seketul daging, mudghah. Apabila ia baik, maka baiklah pula seluruh tubuh, dan apabila ia rosak, maka rosaklah pula seluruh tubuh. Ketahuilah seketul daging itu, yakni mudghah itu adalah hati. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim ataupun muttafaqun alaih. Jadi dalam tubuh badan kita ni ada seketul daging yang dikenali sebagai hati. Kalau baik, maka baiklah seluruh tubuh badan kita. Kalau tidak baik, maka tidak baiklah seluruh badan kita ini. Jadi apa yang berlaku sepanjang kehidupan kita ini adalah berpandu kepada hati kita. Hati kita lah yang menggerakkan tubuh badan kita. Kita nak ke masjid ataupun nak ke surau ni, itu juga bergantung kepada hati kita. Kalau hati kita baik, alhamdulillah, sampailah kita ke surau ni. Kalau hati kita tidak baik, maka tak sampailah kita ke surau ni, walaupun rumah kita sebelah sahaja dengan surau. Kadang-kadang sebelah, kadang-kadang melekat dinding, melekat dinding, tak sampai. Tak sampai. Kenapa melekat dinding, Ustaz? Ada orang buat surau dia rumah teres, tapi surau tak ada lagi. Jadi satu rumah tu dijadikan surau, sebelah rumah tu tak datang. Jadi ini bergantung kepada hati kita lah.
Dia bukan isu dekat jauh, bukan isu ada kenderaan ataupun tidak ada kenderaan, bukan isu sakit sihat ataupun sakit, tetapi ini adalah isu hati kita. Kalau hati kita baik, insya-Allah dia akan sampai. Dialah yang akan menggerakkan segala tubuh badan kita. Jadi hati yang baik itu apa dia? Hati yang ada iman lah. Kalau hati yang tidak ada iman, tak jadi. InsyaAllah mudah-mudahan kita sampai dekat sini dengan iman yang ada. Dengan iman yang ada, itu pun kena kawal. Kalau kita tak kawal hati kita, dia boleh jatuh kepada riak, boleh jatuh kepada ujub. Ujub ni lagi bahaya. Dia perasan sendiri. Dia perasan ni, bagus dah aku ni pergi masjid. Jika sebelah ni kereta tu bagus, tapi tak pergi masjid, nak bunuh. Kita berbunuh, dia berbunuh. Jadi kita nak jaga, nak jaga hati kita ni benar-benar, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis tu sebab apa? Sebab dia ada rasa bangga pada diri dia. Dia ada rasa hebat. Dia ada rasa dia ni lebih daripada Adam AS. Sebab itu Allah hina dia. Sebab itu Allah keluarkan dia daripada syurga. Kerana apa? Kerana dia ada rasa hebat pada diri dia. Dia rasa bangga kelebihan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada dia. Kalau sebelum ini, Iblis kalau dia solat sebaris dengan malaikat Mikail, sebaris dengan malaikat Israfil, sebaris dengan malaikat Israel, sebaris dengan malaikat Jibril alaihi salam. Hebat tak? Hebat. Tetapi kerana dia rasa hebat, dia enggan sujud ihtiram ataupun sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salam. Sebab itulah kita kena jaga sungguh hati kita ni. Sebab itu di awal kitab ini diajar kepada kita, diingatkan kepada kita agar kita perlu menjadi orang yang ikhlas. Dan ikhlas itu juga datangnya daripada hati. Kalau kita tidak ikhlas, na'udzubillahi min zalik, maka segala amal ibadah kita berkemungkinan besar tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hati inilah raja kepada diri kita. Segala perintah wajib dilaksanakan dan menerima segala keputusan dia. Hati ini raja lah. Apa sahaja kewajipan-kewajipan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, maka dia terima tanpa ada dolar dalih, tanpa ada rasa berat, tanpa ada rasa nak pertikai. Setengah orang perkara yang wajib pun dia nak pertikaikan. Kenapa nak semayang? Kalau tak semayang tak boleh. Aku semayang ni pun bukannya boleh kaya. Aku semayang bukan boleh kaya. Aku tengok korang ni semayang miskin kat hidup. Dijadikan apa yang dilihat itu suatu yang logik. Kita solat bukan nak kaya. Kita solat kerana ini adalah perintah Allah. Kalau dibandingkan, kenapa kalau solat ini kaya tak kaya, ya macam orang kafir ya. Orang kafir jangan kata solat, dia tak beriman dengan Allah, dia kaya. Kita solat bukan nak jadi kaya. Sama macam konsep pelajar-pelajar sekarang. Wallahu a'lam. Bagaimana kita menerapkan konsep pembelajaran kepada anak-anak kita, sehingga kan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, anak-anak kita 72.1% tak berminat untuk sambung belajar selepas keputusan SPM. Pasal tak? 72.1%
72.1% atau 72% lah tak berminat untuk sambung belajar. Hanya 28% sahaja yang minat untuk belajar. Dengan kata yang lain, dia kata, kenapa nak belajar? Belajar pun keluar first degree bukan dapat kerja pun satu benda. Habis degree, habis SPM, masuk nanti motivasi setahun, lepas tu sambung diri 4 tahun, habis keluar belum tentu dapat kerja. Ada kata kalau dapat kerja pun starting gaji 2,000 ataupun 2,500. Dia kata nak makan apa kat bandar? Lah ni 3,000 miskin bandar. Oh, tengok ini kajian yang dia buat. Satu lagi dia kata, belajar sekarang ni banyak menggunakan duit. Habis belajar, hutang ada, kerja tak ada. Dia kata, tengok dia logikkan apa yang difikirkan. Dari sudut akalnya kita boleh terima, tapi sebenarnya kita kena perlu terapkan kepada anak-anak ni. Wallahualam, saya lah, bukan anak-anak ni, anak saya lah. Yang depan-depan saya semua dah ayah lah. Anak-anak semua dah besar, dah kahwin, dah ada cucu dah kan. Tapi saya nak cerita tentang senario. Walaupun bukan anak kita, mungkin dia cucu kita. Betul tak? Mungkin cucu kita. Dulu tak apa, belajar dia orang faham. Lah ni lain macam. Kan? Apa yang perlu kita faham, bahawa belajar ini adalah untuk ilmu. Mereka belajar untuk mereka dapat panduan hidup. Isu kerja ataupun tidak ada kerja itu selepas dia belajar, memang Allah Subhanahu Wa Taala dah tentukan. Dia belajar adalah untuk mendapat ilmu, untuk meneruskan kehidupan. Dengan ada ilmu, dia ada panduan hidup. Tapi kalau dia tidak ada ilmu, macam mana dia nak tahu? Habis SPM, terus kerja, bawa Grab contohnya. Ada masa tak dia nak belajar? Ada masa tak dia nak solat berjamaah? Kalau ada pun begitu cepat dia nak keluar daripada masjid ataupun surau, cepat dia nak mengajar trip yang ada. Betul tak? Dan itulah kerja yang paling mudah bagi mereka sekarang ni. Student saya, tapi dia dah habis degree, tak apalah. Saya tanya dia, berapa dapat ni? Dapat apa? Commission ataupun yang hantar-hantar ni lah. Tak banyak Ustaz, boleh lah. Sebulan berapa? 6,000 Ustaz. Ya. 6,000? 6,000 tuan-tuan. Petang saya ngajar dekat Putrajaya Ustaz. Lain tu saya sambung lah. Laju kau, laju Ustaz nak kahwin. Bagus. Saya suka. Daripada dia melempak, daripada dia tak buat apa-apa, biarlah. Tapi dia dah habis degree, paling kurang adalah maksud dia adalah sepanjang dia belajar 4 tahun atau 5 tahun tu, ada ilmu untuk dibawa. Ada ilmu untuk dibawa. Jadi anak-anak kita ini, kita kena perlu berikan pendedahan ataupun pengetahuan, kesedaran bahawa belajar bukan untuk kerja yang utama. Belajar adalah untuk dapat ilmu. Dengan adanya ilmu ini, insya-Allah menjadi panduan kepada hidup dia untuk dihidup sampai hari akhirat. Penting sangat. Penting sangat. Ya, baik. Sebab itu apa-apa pun kita sebagai ibu dengan ayah ataupun atuk dan sebagainya, kita kena letaklah sesuatu niat kepada anak itu sesuatu yang benar, sesuatu yang betul. Menghantar anak belajar bukan untuk bekerja, tetapi menghantar anak belajar untuk mendapat ilmu, agar dengan ada ilmu dia boleh selamat dunia akhirat. Sebab fenomena ada mak bapak dia
nak minat dengan ilmu agama. Ya, tak berapa nak minat dengan ilmu agama. Anak tak tahu baca Quran, tak apa. Tak apa. Ya. Anak tak semayang pun tak apa. Anak tak tutup aurat pun tak apa. Yang penting first class. Yang penting akal mesti first class. Tuan-tuan, apa yang berlaku kepada anak-anak Malaysia yang kita banggakan suatu ketika dahulu, anak-anak yang genius, baik lelaki baik perempuan. Saya tak nak cerita siapa dia yang kita hantar ke luar negara dan apa yang berlaku pada mereka. Boleh tengok dekat YouTube, boleh tengok apa yang berlaku pada mereka. Kesian. Sedangkan dia ada potensi ke arah yang lebih baik, tetapi akhirnya, taklah cerita akhir, tapi apa yang berlaku sekarang sangat menyedihkan. Ya, sangat menyedihkan. Baik lelaki baik perempuan. Yang suatu ketika dulu yang sangat hebat masuk dalam surat khabar dan sebagainya. Nauzubillah. Biarlah memang bagus inteleknya, cerdik dan sebagainya, tapi biar seimbang. Paling kurang seimbang dengan iman. Sebab yang memandu diri dia bukan di sini tapi di sini. Yang memandu diri kita, yang memandu anak-anak kita, generasi kita bukan di sini tetapi di sini. Insya-Allah. Kerana apa di sini? Kerana ini adalah raja. Raja yang boleh kontrol keseluruhan tubuh badan kita ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap perbuatan mereka tidak akan lurus dan benar sebelum ada tujuan dan niat yang dikehendakinya. Hatilah yang menjadi penanggung jawab dan pengatur mereka semua, dan setiap pemimpin itu pasti akan diminta bertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Ya. Maksudnya hati kita ataupun diri kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita, kita yang memimpin diri kita, Allah akan tanya. Kalau kita sebagai ibu dengan ayah, apa yang berlaku kepada anak-anak, Allah akan tanya kita. Kita pimpin tak anak-anak kita? Anak-anak kita ni solat ataupun tidak? Allah akan tanya. Anak-anak kita ni dipandai tak solat, ditutup tak aurat, dijaga tak pergaulan, Allah akan tanya satu demi satu. Kita tidak akan terlepas, termasuk saya, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Termasuk saya tidak akan terlepas. Itulah perkara yang perlu kita bimbang, perlu kita takut. Mohon maaf, andai kata saya cakap ni mungkin ada kena pada diri sendiri. Saya tak kenal. Mungkin kita sebagai suami kepada isteri, kadang-kadang kita tak menegur isteri kita yang keluar rumah tidak yang tidak menutup aurat dengan sempurna. Dianggapnya tidak menjadi masalah. Keluar rumah sidai kain, tak pakai tudung, yang malam lagi berkemban. Keluar rumah dekat pos depan tu, kadang-kadang sidai kain, tak pakai tudung. Ada yang berkemban. Saya cakap berkemban ni bukan apa, bukan saya tengok, tuan-tuan, tapi kawan saya sendiri cakap. Dekat mana? Dekat Malaysia Putra. Dekat Malaysia Putra, dekat Bukit Mahkota. Dekat Bukit Mahkota, tuan-tuan. Terkejut kawan tu, melompat masuk rumah. Yang perempuan relax lah, berkemban lah, sudah kain. Malu ustaz tu. Mana tak malu lah. Kan kita tengok kata kita minta dia. Satu ustaz, kenapa ustaz? Kebil nanti kan. Satu dah kau keluar pakai berkemban, apa cik? Kan Allah akan tanya kita sebagai suami.
Sama juga anak-anak kita yang perempuan, yang lelaki, yang perempuan pakai seluar pendek main bola, main futsal. Allah tanya tak tuan-tuan? Allah tanya. Anak lelaki pakai seluar pendek, kenapa pakai seluar pendek? Abah pakai seluar pendek. Alamak, silap aku. Aku terpakai juga. Abah pakai dalam rumah. Contoh tak baik. Anak-anak pun tahu. Sama juga anak perempuan. Sama tuan-tuan, Allah akan tanya. Sebab itu hati ni Allah akan tanya diri kita, sebab dia adalah raja. Apa yang kita buat Allah akan tanya satu demi satu. Wahai tangan, wahai kaki, wahai mata, wahai telinga, wahai lidah, Allah akan tanya satu demi satu. Dan pada hari akhirat nanti mulut tidak boleh berbicara. Allah akan tutup. Mulut dah tak boleh. Allah tak boleh nak tanya. Jadi Allah kunci mulut untuk apa? Untuk Allah tanya anggota yang lain, dan anggota yang lain tidak akan menipu. Dia tidak akan menipu, dia akan tanya. Dan semuanya itu bergantung pada hati. Allah Akbar. Tuan-tuan, saya pun takut juga. Allah akan tanya saya juga. Saya ada buat dosa tak? Ada tuan-tuan. Siapa yang tahu? Diri sendiri tuan-tuan. Masa nak kita buat dosa, malah tak tahu, kita yang tahu. Sebab itulah tuan-tuan, sebaik-baik orang berdosa adalah memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Tuan-tuan, kita banyak dosa. InsyaAllah tuan-tuan, kita duduk dalam majlis ilmu ni, ikan-ikan di lautan memohon keampunan kepada Allah untuk kita tuan-tuan. Subhanallah. Mudah-mudahan dosa-dosa kecil kita ni tuan-tuan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sendiri pun setiap hari beristighfar. Setengah riwayat 70 kali, setengah riwayat 100 kali. Kita banyakkan juga istighfar. InsyaAllah mudah-mudahan dengan istighfar ni Allah SWT ampunkan dosa kita. Baik. Disebabkan kedudukan hati yang tinggi inilah sehingga ia menjadi sentral perhatian para salihin ataupun para sufi yang mengikuti tariqah untuk memperoleh kebenaran hakiki dan kesucian jiwa. Disebabkan kedudukan hati ini yang begitu penting, orang-orang soleh terdahulu, para sufi, orang-orang tariqat memberi tumpuan yang mendalam hal yang berkaitan tentang hati ini. Mereka tak abaikan hati. Mereka mengutamakan pendidikan hati ini. Perhatian mereka, orang-orang saleh, para salafus saleh ataupun orang-orang sufi, mereka ini menjaga sangat hati untuk tidak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk melembut dan meluruskannya serta menyiasati berbagai jenis penyakitnya, orang-orang soleh ni kena dia tengok apa penyakit-penyakit hati. Kita biasa tengok sakit yang di luar badan, tapi orang-orang soleh dia tengok apa penyakit yang telah ada pada hati mereka. Mengobati penyakit hati inilah yang merupakan ibadah paling utama bagi mereka. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi yang tahu tentang penyakit hati ini siapa? Kita. Bukan orang lain, kita. Kita yang kena perlu periksa hati kita ni satu demi satu. Adakah hati kita ni dalam keadaan sihat? Adakah hati kita ini masih hidup, ataupun hati kita ini telah mati, ataupun hati kita pada saat ini sedang sakit? Siapa yang tahu? Kita, bukan orang lain, kita. Nanti kita akan tengok apakah ciri-ciri bagaimana hati yang sihat, hati yang sakit, hati yang mati, kita akan tengok. Jadi orang-orang saleh terdahulu mereka memberikan penumpuan kepada hati mereka.
Bagaimana nak mengubati penyakit hati sekian-sekian? Sebab itu orang-orang tarekat dihidupkan hati. Orang-orang tasawuf di mereka menghidupkan hati dengan zikrullah. Ya. Orang tasawuf sedetik tidak ataupun sedetik mereka melupakan Allah, bagi mereka berdosa. Masya Allah, tabarakallah. Sedetik mereka melupakan Allah, bagi mereka itu adalah berdosa. Kita orang awam tidaklah sampai tahap macam itu kan. Jadi orang-orang tasawuf ni mereka menitik beratkan perkara yang paling utama, iaitu nak menghidupkan hati, nak mengawal hati, nak menjaga hati. Kerana hati inilah perlu dijadikan keutamaan. Sama lah konsep kita. Kalau dalam rumah tangga, hatinya dalam rumah tangga ini adalah ibu dengan ayah. Kalau ibu ayah betul, insya-Allah anak-anak betul. Anak-anak betul. Dalam masyarakat pengurusi kan, pengurusi penduduk JKKK kan, kalau dia betul, insya-Allah yang lain pun turut betul. Tak berani orang nak buat hal dekat kawasan kan, nak berdating lah, nak merempit, orang tak berani. Sebab apa? JKK ni bagus, ketuanya bagus. Kalau dekat surau pengurusi dengan imam, dia kena tengok kat situ lah. Kalau dekat negara, pemimpin lah. Pemimpin lah. Kalau pemimpin betul, insya-Allah yang lain turut betul. Kalau tak betul, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Betul tak? Khususnya lah kan, khusus dalam bab-bab rasuah lah, terlalu kuat lah. Terlalu kuat. Terlalu kuat. Semualah, semua nak kata semua tak kena pula kan, tapi adalah kan tempat-tempat yang kita harapkan boleh menjaga keamanan negara dan sebagainya. Bila ada rasuah ni, habis daripada sebesar-besarnya hinggalah sekecil-kecilnya. Tuan-tuan yang pernah bekerja mungkin dah pencet, yang pernah bekerja dekat sektor-sektor awam, tuan-tuan tahulah. Tuan-tuan tahulah. Saya berborak dengan salah seorang penjawat awam. Saya tak nak cakaplah kerja apa, nanti tuan-tuan marah saya pula. Dia kata, "Ustaz, saya dah tak boleh elak, Ustaz. Saya tak ambil tapi orang bagi, Ustaz. Duduk dekat satu tempat, saya tak ambil orang bagi macam tu, Ustaz. Tapi saya tak makan duit tu, Ustaz. Saya tetap ambil, lepas tu saya bagi pada orang lain. Tapi saya tak jadi apa, saya tak makanlah duit tu," kata dia. Dan saya tahu memang duit itu adalah rasuah. Memang rasuah. Adik ipar saya sendiri pun sama juga. Dia kata, sampai kan dia terpaksa berhenti kerja. Dia berhenti kerja. Macam mana? Dia cakap dengan saya, "Macam mana bang?" Kata dia. "Kenapa?" "Saya bekerja satu grup. Jadi bila kami turun buat operasi dan sebagainya, habis operasi kami makan. Dan saya tahu bila saya makan tu, kalau saya makan ni, saya tahu duit yang bayar tu bukan duit yang betul. Dia rasuah." "Macam mana?" kata dia. "Kami grup tu ada 8 orang, yang jaga benda ni 2 orang, yang lain sapu. Macam mana?" Dia tak tahan.
Kalau tak makan, tak kena. Makan lagi, tak kena, dia kata. Kan? Macam mana? Last sekali dia berhenti. Dia berhenti. Dia kata memang susah, kata dia. Kami buat rush, dah angkut barang semua. Tiba-tiba bos call, hantar balik barang. Macam mana bos kata gini-gini, tak payah. Dia kata apa? Dah, hantar balik. Hantar balik, gitu kata dia. Penat. Ni tuan-tuan, duit ni macam raja dalam hidup manusia. Satu dunia, bukan sahaja yang berkuasa duit. Betul tak? Yang berkuasa duit. Bagi mereka yang beranggapan begitulah. Tapi realitinya begitu, kita tengok kan. Negara berperang kerana duit. Ya, adik-beradik bergaduh kerana duit. Ya, politik sana, politik sini kerana duit. Semua duit tuan-tuan, semua duit. Masya Allah, tabarakallah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana di sini mereka tak jaga. Wallahualam tuan-tuan, tuan-tuan lebih arif daripada saya. Benda ni tuan-tuan, Allahualam, saya pun tak tahu nak kata macam mana. Adakah negara kita ni akan selamat ataupun tidak? Wallahualam. Ya, kerana duit saja tuan-tuan boleh tergadai segala-galanya. Boleh tergadai segala-galanya tuan-tuan. Sebab ada yang mementingkan diri, sanggup menggadaikan negeri, sanggup menggadaikan tanah. Kita tengok sendiri tuan-tuan dekat Pulau Pinang macam mana. Ya, apa yang akan berlaku tuan-tuan, ya, kepada anak bangsa kita, itu bergantunglah apa yang berlaku pada saat ini. Apa yang akan berlaku akan datang bergantung pada saat ini. Apa yang bergantung, apa yang akan berlaku di surau akan datang tuan-tuan. Kita lihat anak-anak muda zaman sekarang ni tuan-tuan, orang datang kita datang. Tengoklah. Ya. Tugas untuk menyampaikan ini bukan ustaz saja tuan-tuan, semua kita sebagai ibu dengan ayah. Kita semua tuan-tuan, ibu dengan ayah, berperanan untuk memberikan kesedaran paling kurang untuk keluarga kita. Itu paling kurang, ya, paling kurang untuk keluarga kita, yakni anak-anak kita, ya, anak-anak buah kita, anak-anak saudara kita, ya, sepupu kita. Itu paling kurang kita sampaikan tuan-tuan. Kalau tak, nanti Islam ini suatu hari nanti tidak mustahil dia akan jadi suatu yang asing, sebagaimana Nabi SAW telah beritahu 1400 tahun yang lalu. Okay, baik tuan-tuan, kita berikan haluan azan seketika dan insyaAllah kita akan sambung sikit lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, kita sama sikit lagi. Jadi hati manusia juga memiliki komponen sifat hidup dan mati. Itu yang kita kadang-kadang perasakan, hati mati. Ya, hati kau ni dah mati ya. Hati kau ni dah buta ya. Kan? Jadi maksudnya kadang-kadang lebih kepada perangai kita lah kan. Macam kita lah tengok anak-anak kita bagi nasihat pada anak-anak kita kan. Tak makan. Sampai kadang-kadang kita kau ni memang hati kau ni dah tertutup untuk selama-lamanya. Na'udzubillah. Ya, hati kau ni macam dah mati ya. Kita cakap hati ya. Sebab dia base kepada hati ya. Base kepada hati. Sebab itulah kita kena tahu peranan hati itu dalam kehidupan kita. Jangan sampai hati kita ni mati ataupun hati kita ni sakit. Fi qulubihim marad kan. Fi qulubihim marad, pada hati mereka ni ada sakit. Bila dah hati sakit, masalah lah. Bermasalah. Kita dengan suami isteri pun kadang-kadang kita kadang-kadang tak puas hati, kita marah, kita herdik dan sebagainya. Kerana apa? Kerana perangai yang datang daripada hati kita lah. Kerana perangai yang datang daripada hati kita. Jadi suami ni kena didik isteri betul-betul, kena didik anak betul-betul. Kalau tak nanti kita menjadi suami yang dayus. Na'udzubillah min zalik. Menjadi suami yang dayus. Dayus ni sebab apa tuan-tuan? Dayus disebabkan oleh isteri yang melakukan dosa tapi kita tak tegur. Jadi suami yang dayus. Isteri tak salat, kita tak tegur, dayus. Dayus. Tak salat, suami tak tegur, dayus. Tak menutup aurat, tak memakai pakaian yang sempurna. Perempuan ni dia agak detail sikit. Tudung dia, baju dia ketat ke, longgar ke, semua kena tengok tu satu demi satu. Pakai stocking ke, tak pakai stocking, stongan ke, tak pakai stongan. Kalau baju dia ada kelik sikit tak apa, kalau tak ada, dadang gitu. Semua dosa tuan-tuan, dosa isteri. Kalau kita tak tegur, kita dayus dan kita juga turut berdosa. Bukan pada dia je, kita juga turut berdosa kalau kita tak tegur. Berat kita ni tuan-tuan, lelaki ni berat. Kita ni bagus dah tuan-tuan, datang kat masjid, datang ke surau, tapi kalau isteri kita tak jaga, kita juga akan terpalit tuan-tuan. Kita akan terpalit.
Kita perlu ingat tuan-tuan, saya juga perlu ingat bahawa hidup kita ni bukan hanya dekat dunia, bahkan hidup kita ini lebih panjang masanya di alam barzah dan alam akhirat, tuan-tuan. Lebih panjang masa dia. Nabi hidup 63 tahun atas muka bumi. Sekarang ni Nabi dah hidup dalam alam barzah 1444 tahun, tuan-tuan. Lama tak? Lama. Moyang kita hidup berapa tahun atas muka bumi kita ataupun atuk kita? Dia dekat alam barzah berapa lama, tuan-tuan? Lagi lama dekat alam barzah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Begitulah kehidupan kita nanti, tuan-tuan. Tunggu masa dan ketika. Jadi dalam hal yang begini, tuan-tuan, kita kena perlu jagalah hati kita ni. Kita kena perlu jaga hati kita agar hati kita ni hidup selalu dengan Allah, hidup selalu dengan Rasulullah, hidup selalu dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi SAW. Itulah yang akan melembutkan hati kita, yang akan mengawal hati kita, tuan-tuan. Bukan akal. Akal ni perantara saja, tuan-tuan, sebagai alat untuk nak jadikan hati kita ni betul-betul baik. InsyaAllah, tuan-tuan, kita boleh ataupun kita mampu untuk jaga hati kita ni, agar hati kita ni senantiasa hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal ini ada 3 peringkat hati manusia. Hati manusia ada 3 peringkat. Yang pertama, qalbun sahih, iaitu hati yang suci. Ini kita nak jaga ni, agar hati kita hati yang suci. Yang kedua, tuan-tuan, qalbun mayyit, hati yang mati. Na'udzubillah. Tadi hati yang suci, ini qalbun mayyit. Ini yang kedua lah, peringkat yang kedua. Dan yang ketiga adalah qalbun marid, yakni hati yang sakit, tuan-tuan. So, ketiga-tiga hati ini akan diperincikan dalam kitab ini. InsyaAllah, tuan-tuan, ada ruang masa nanti, InsyaAllah kita akan bertemu pada bulan hadapan. Kita akan tengok satu demi satu apa yang dikatakan hati yang suci, apa yang dikatakan hati yang mati, dan apa yang dikatakan hati yang sakit tu. Dan kita akan tengok sini ciri-ciri hati yang sakit tu macam mana, tuan-tuan. Ciri-ciri hati yang sihat, ciri-ciri hati yang bersih dan sebagainya, tuan-tuan. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan apa yang kita dengar ini sebagai satu semangat untuk kita terus berubah menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang saleh, dan mudah-mudahan kita akan senantiasa jagalah hati kita ni. InsyaAllah kita jaga. Kalau ada sangka-sangka yang tak baik, kita banyakkan istighfar. Kita nak marah, kena banyakkan istighfar. Kadang-kadang hati ni selalu merosakkan kita. Hati ni selalu cakap benda yang tak baik. Banyakkan istighfar, InsyaAllah hati kita akan lembut. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dimuliakan Allah SWT, sekadar itu saja perkongsian saya pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya, keluarga saya. Begitu juga dengan tuan-tuan dan puan-puan. Yang baik daripada Allah, yang kurang, yang lemah daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf, banyak-banyak ada kata ada salah dan silap daripada saya. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.